بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati Fadil Ustaz Sulaiman, semua ustaz-ustaz muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana sentiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang paling besar yang kita dapat selepas daripada kita wujud atas dunia ini, iaitulah nikmatul istiqamah, nikmatul iman wal istiqamah, iaitu nikmat kita ni dipilih menjadi orang yang beriman, dan Allah Ta'ala beri kepada kita istiqamah di atas landasan yang benar, di atas landasan yang selalu menjadi permintaan kita dalam solat kita, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sebut tentang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Mengapa? Rahsianya, setiap kali kita salat menjadi satu rukun dalam salat kita itu, iaitulah baca Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah ini salah satu daripada awal surah Al-Quranul Karim yang dipilih menjadi surah yang wajib dibaca. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan salat itu di antara aku dengan hamba-Ku dua bahagian. Allah kata, aku bagi dua salat. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita minta Allah Ta'ala jawab Hamidani Abdi. Kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah jawab Hamidani Abdi, hamba aku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab lagi Majjadani Abdi, hamba aku telah mengagung aku. Sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab Haza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini di antara aku dengan hamba aku, dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Maknanya itu kita puji Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas daripada itu, kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bila kita minta setiap masa dan waktu dalam solat kita, bermakna
Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita hidayah, petunjuk, jalan yang baik untuk kita beristiqamah, untuk kita meneruskan perjalanan. Maka bila tamatnya waladdallin, bagi pula surah yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabu, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tengok ayat ni, susunan surah itu sangat menarik. Habis kita minta ihdinas siratal mustaqim, Tuhan jawab, betul ke kamu nak jalan yang baik, nak jalan yang lurus? Betul. Kita kata ya ya Rabbi, kita minta sungguh-sungguh. Minta pula bukan minta kat kedai kopi, minta dalam solat. Minta dalam solat. Ya Nabi SAW gambarkan solat itu sebagai mi'raj, iaitulah seorang itu naik tasmur ruh kita naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Dikirakan salatul mukmin sebagai mi'raj, salat kita itu sebagai mi'raj. Dan dalam salat ni kita boleh minta permintaan yang paling dekat, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Tepat yang paling rapat kita dengan Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin itu paling dekat dengan Allah ketika kita sujud. Yani masih lagi dalam salat kita. Maka dalam salat ini perkara yang besar. Karena itulah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, perbincangan kita hari ini bagaimana mendapat taufik hidayah Allah Azza wa Jalla. Nak dapat taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla itu sangat besar kedudukannya dan sangat istimewa orang yang mendapat kedudukan ini, sehingga kepada Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam surah Fussilat ayat 30, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengakui Tuhan kami ialah Allah. Kita akui waktu kita hidup ni, waktu kita sihat wal afiat, waktu kita duduk senang lenang gini, kita mengakui hanya Tuhan kita, Rabbuna Allah, Tuhan kita hanya Allah. Apa jadi? Itu syarat yang pertama, mengaku. Hari ini alhamdulillah kita di antara orang yang mengaku Rabbuna Allah, dan ramai lagi orang lain mengaku Rabbuna Allah, cuma istaqamu summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Apa makna istiqamah? Bila kita kata Rabbuna Allah, kita telah mengaku la ilaha illallah, maka apakah syarat untuk melaksanakan tuntutan tersebut? Syarat dia mesti hapuskan segala perkara yang bercanggah dengan tuntutan la ilaha illallah, iaitulah perbuatan, perkataan, pegangan yang boleh merusakkan iman seorang itu. Sambil-sambil mengata la ilaha illallah, senyap-senyap duk cari kubur Tok Oli di Pulau Besar. Atas surat juga. Jangan. Banyak surat-surat tu. Sehingga saya tengok yang terbaru ni, Majlis Fatwa Kebangsaan keluar fatwa khas untuk Pulau Besar. Saya pun terkejut, kata marah orang Melaka nanti. Kenapa dia fokus pada Pulau Besar? Maknanya masih benda tu mereka dapat laporan ada orang duk buat benda-benda ajaib yang pelik. Pergi pula tak jadi masalah. Pergi duk minta dengan tok ayah dalam kubur yang sudah mati lama. Kita mendoakan mereka mendapat keampunan, rahmat Allah. Tapi orang lain yang pergi buat kerja yang pelik-pelik, yang ajaib. Tak usah kata apa. Anak kalau jarang, lama sikit tak pergi kubur. Pergi kubur kat kita, belakang pondok kita tu, ada duit atas kubur ayah tu. Ada duit. Sekarang ni kita letak pagar kuat-kuat. Maknanya ada orang pergi buat kerja yang ajaib. Subhanallahil azim. Kena ada orang sentiasa tengok ni. Kubur-kubur tuan guru kita ni jangan main-main. Kejap ada surat. Surat apa dia? Buka-buka tengok, anak saya akan beri proses sekian-sekian. Tak tulis surat, tak situ. Tolong apa ni, beri la ilaha illallah. Tak habis lagi cerita lama ni. Ini istiqamah di atas landasan yang benar, iaitulah apabila kita kata la ilaha illallah, apakah tuntutan dan apakah lawan pada la ilaha illallah ini, iaitulah bila kita kata kita mengaku dalam Al-Fatihah tadi kita baca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya engkau saja yang kami minta pertolongan, iaitulah dalam pergantungan hati kita, dalam kira-kira kita, iaitulah pertolongan kita kepada Allah, bukan pergi cari tuk-tuk sana sini lah. Jangan salah faham dia tu, habis nak suruh orang angkat barang tak boleh lah. Itu cerita lain. Dalam di bawah kemampuan kita, tolong angkat barang, tolong buat ini, itu memang kerja dia. Maksudnya pergantungan di sini di dalam perkara-perkaranya di luar kemampuan manusia. Macam bila kabar terbang hilang, apa benda tak timbul dalam dunia kita ini. Allah, benda-benda pelik-pelik. Orang Arab terkejut. Siapa Arab panggil kau kawan-kawan kita negara, dia kata Hazam Malaysia baladus sahir. Dia kata Malaysia negeri sihir ke dia. Mari tu apa buluh, mari duk suluh sini. Itu jadi pelik. Sebab apa? Kita tidaklah kata sampai perbuatan syirik. Cuma khurafat, kepercayaan, benda-benda macam ni masih lagi wujud. Semalam saya duduk dengan seorang wartawan, dia cerita cari harta di karun di pulau Nangka. Dah kalau dah cari tu, panggil tu apa buluh tu, mari suluh, ada ke tak ada sini. Buat apa habis duit banyak-banyak pergi duduk boring kat bawah tu dah. Suluh cari buluh, tengok ada harta karun, belah ambil lah pulau tu. Cari hijau apa banyak-banyak dah. Harga apa murah, kos tak tinggi. Itu semua khuza'balat dia panggil permainan yang menafikan kita punya tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitulah kalau kita duk main pergantungan yang benda macam ni. Kemudian Allah kata apa? Orang yang beriman kemudian istiqamah, tak lari, duduk di atas Islam ini, apa jadi hujan ke panas ke ribut ke petir mari, kita tetap mengatakan Islam itu benar. Hari ini jangan main-main. Orang tak kata Islam salah. Tak ada orang berani condemn Islam. Dia tak berani. Dia tahu Islam ini condemn setara mana pun barang yang baik ni, masuk dalam seluk ke, masuk dalam tanah ke, dia keluar akan bersinar balik. Dia tak condemn Islam, tapi dia kata apa? Dia kata ni, orang Islam hari ni teroris. Itu dia bagi sandar kepada sebahagian daripada isu-isu yang berlaku dalam dunia ini. Kan berlaku bom sana sini. Dia tu kerja orang Islam berlaku tu. Jadi nak kaitkan keganasan ini dengan Islam. Dan satu lagi mazhab yang baru hari ini, mungkin kita selalu dengar, tengok dalam surat khabar, dalam internet, iaitulah dia panggil golongan pluralisme. Gaji dengar pluralisme ni, nak sebut bawa belik lidah kita dah. Apa makna pluralisme? Dia kata agama ni sama belaka, jangan duduk kata korang. Mana ada. Kita dah belajar akidah kita, al-Islam, apa ini, inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah Ta'ala, agama Islam saja. Tiba-tiba mari orang lain duk kata agama ni sama, menyuruh kepada kebaikan belaka, nak suruh orang jadi baik. Tak, kita kata memang dia nak suruh jadi baik, itu seruan dia, sebahagian daripada seruan, tapi nak mengiktiraf, nak mengatakan agama ni sama, dia panggil dalam bahasa Arab wahdatul adyan. Mana agama ni serupa belaka. Jadi para ulama telah mengeluarkan fatwa, siapa dia kata agama itu sama belaka, orang itu tidak ada agama. Ini kes. Ini mazhab-mazhab baru ditempelkan. Dia bawa mari, dia panggil plural ni nak suruh kita jadi lembut, lunak, tak tahu apa. Dia tak apa, dia pun sama-sama. Kan pasal itulah bila timbul kematian ramai-ramai, dia kata tak apa, kita pakai doa belaka. Jadi orang Islam berdoa, orang bukan Islam amin. Lepas tu dia doa kita amin juga, amin kepada siapa? Dia duk panggil tuk dia tu kan, tuk sana tuk sini. Alah, kita tak boleh terima agama lain sebagai agama, sebagai adin, tapi bukan makna kita kena kelahi dengan orang. Jangan salah faham. Ini orang Islam kelahi lah, Nabi tak kelahi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Tak ada. Orang kafir yang tidak khianat kepada kita, yang tidak buat masalah kepada kita boleh berkawan dengan dia. Jiran-jiran tetangga kita yang bukan Islam, toke-toke yang kita duk beli, tak ada masalah. Setengah orang itu bukan panggil toke lagi, care ya panggil. Manjanya dia dengan apa ni? Dengan toke ni, manja. Baik. Bila kita istiqamah, landasan yang Islam ini, tak ada orang yang condemn dia kecuali juz'iyat. Ujung-ujung, ekor-ekor dia kaitkan dengan orang Islam. Tuan-tuan bacalah dalam internet ke dalam mana. Bila kaitkan dengan Islam, dua benda timbul. Sama ada mundur, dia tunjuklah negara-negara yang mundur bagi umat Islam, ataupun hebat sangat, ganas. Dia dua. Wasat tak ada. Yang kita nak tonjol lagi ni, Islam itu sederhana, Islam itu wasati, maknanya adil,
saksama, tak kenak kepada orang, tidak terlalu lebih sebelah, berat sebelah. Dua-dua. Tuhan sebut dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Mu jangan lupa bahagiamu dalam dunia, dan jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ambil dua-dua. Jadi siapa peringkat semalam kita dah cerita dah. Tak boleh bila mari tiga orang sahabat tu mari kata nak ibadat terus. Nabi tak ikrar. Nabi kata tak, aku tidur, aku tahajud, aku kahwin dengan isteri-isteri, aku makan dan aku puasa, kerana itu sifat naluri manusia. Kalau manusia dikeluar daripada sifat naluri dia, maka dia tak akan jadi manusia yang biasa, manusia yang ajaib. Para jemaah sekalian, Allah beri kepada kita, bila kita istiqamah ni sampai mati. Macam dalam ayat yang lain yang dibaca oleh para khatib hari Jumaat. Tok khatib baca apa? Kalau tok khatib tak baca, kita tolong baca, ingat dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita faham apa makna ayat tu? Jangan kamu mati kecuali kamu orang Islam. Artinya, bila kamu dah Islam, jangan berhenti Islam. Jangan break tengah jalan. Mesti istiqamah sampai kita mati di atas landasan la ilaha illallah sebagai seorang Islam. Itu maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Artinya bila ini syarat dia, maka kita kena istiqamah daripada awal hari sampai ke akhir hari. Daripada kita jadi orang Islam sampai bila-bila pun tak boleh break tengah jalan. Semalam saya jumpa dengan budak-budak yang sedikit bermasalah. Dia tanya, Ustaz, kalau ketika kita rasa pening, berasa, iyalah tekanan hidup ni macam-macam. Orang dah kena ujian. Dia kata, saya rasa saya tak nak jadi orang Islam lagi, boleh? Aish. Itu perasaan dia. Kita kata jangan. Berniat tak nak jadi orang Islam tu, bukan Islam dah. Kalau berniat, dia tidak, dia panggil khawatir. Khawatir maknanya gangguan dalam kepala dia. Jadi orang ni perlu ditangani dengan baik, kena bincang dengan dia secara psikologi, secara logik apa yang berlaku dalam dunia hari ni. Jadi kenapa kamu nak mati? Itu satu ujian kecil saja. Orang-orang lain di Syria apa jadi, orang lain di Palestin apa ujian lebih besar daripada kita. Tiba-tiba kita kena satu sedikit ujian yang kita kena pun hasil dia buat juga. Dia yang hidup main sangat, akhir sekali dia terjebak dengan gejala-gejala yang tidak baik. Bila jebak jalan tak baik, dia pula kecewa, frust, kerana hasil daripada dia sendiri yang buat. Orang yang boleh duduk atas landasan Islam ni sampai mati, Allah Ta'ala beri kepada kita jaminan tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila dia nak mati, malaikat datang, turun. Kita sering rajin dengar kan cerita tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita. Ini cerita dia boleh beritahu. InsyaAllah dia kata hari ni kita siap-siap rumah, mandi, pakai baju cantik, lawa. Dalam pukul 10, 11 ni tak ada tetamu nak datang. Dia tak katalah dia nak mati, dia kata tetamu nak mari. Siapa tetamu dia tu? Malaikat mari. Siap abang, 10 minit lagi nak mati, minta izin nak masuk. Dia cakap-cakap dengan keluarga dia, masuk duduk tempat tidur dia, bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlaku sedemikian. Dan ramai orang itu tidak jadi benda yang ajaib, yang pelik. Itu karamat, kemuliaan Allah Taala beri pada seorang itu. Kadang-kadang dia ada ni, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang beritahu kepada dia, alla takhafu wala tahzanun. Mu jangan duka cita, mu jangan sedih. Pegangan yang kamu pegang ini di atas akidah Islam, amalan yang kamu buat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan yang kamu lakukan atas dunia ini, kerja buat yang kamu buat, menyebarkan Islam, dakwah, bagi sedekah, bantu orang susah, semuanya ditayang balik di depan mata. Kerana itulah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Orang nak mati yang baik dia tengok. Kerana itulah kata ulama di antara tanda husnul khatimah, bila orang itu mati keluar peluh di dahi dia. Ini ada tanda. Kita tengok orang ni mati berpeluh. Sebab apa? Ulama mengatakan peluh itu kerana roh dia naik dalam keadaan dia malu nak menghadapi Allah Azza wa Jalla, sebab amalan dia tidak banyak. Kalau orang lain yang tak baik ni tak sempat nak berpeluh dah, tak boleh nak memikir dah. Banyak tak banyak memang tak ada dah. Ini yang menakutkan kita. Orang yang masih lagi beriman ini masih lagi sempat
dia rasa malu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Ruh dia naik, dia kata, sikitnya amalan aku. Sikitnya amalan. Kita waktu diberi peluang beramal, waktu sihat wal afiat, kita tak ingat. Tak ingat. Ana biasa akhir Ramadan. Akhir Ramadan, ramai orang-orang perempuan muslimah ni, dia mesej ke, dia telefon, nangis ni. Dia kata, Ustaz, macam mana nak buat saya ni? Saya dah niat dah. 10 akhir Ramadan ni, nak baca Quran lagi, nak tahajud lagi, nak ibadat kuat-kuat. Sekarang ni tak boleh solat pula. Allahu Akbar. Dan macam mana itu kerja dia dah. Kerja bulanan dia macam tu. Jadi kita kena main psikologi, kata tuan, puan. Waktu awal Ramadan pun ni, baca Quran ke tak? Pergi tarawih ke tidak? Tahajud witir ke tidak? Dia kata tak sempat lah sebab kita duduk kira hak 20 je. Hak depan tak kira. Jadi bila tak dapat, menangis. Waktu dapat, tak buat. Ini masalah kita ini. Waktu tak ada, kita menangis. Waktu ada, kita leka, kita lalai. Tidak istiqamah. Jadi cuba dia buat. Daripada awal Ramadan, istiqamah. Dengan baca Qurannya. Dengan tahajudnya, pergi tarawih, tak lari tengah jalan. Ini kita ni, kalau dia cari, ya tak? Imam solat berapa sini? 20. 10 tak ada dia. Silap-silap 8 lagi dah. Saya ikut mazhab 8 je dia kata. Nabi pun tak buat lebih. Dalam bab ibadat ni tanya Nabi selalu. Nabi pun tak buat lebih. Takkan kita Nabi dia buat 8, berapa balik? Tanya dulu, pukul berapa balik? Sahabat kata kami berlari balik, takut tak sempat sahur. Buatlah 8. Kita bukan isu nak timur 28, itu benda semua dalam perkara yang sunat. Lagi banyak, lagi panjang, lagi tinggi darjat. Cuma nak bagi tahu, waktu kamu senang leka, waktu tak dapat menangis. Al-Imam Nawawi ketika membahaskan hadis Nabi kita balik daripada peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni dekat ke jauh? Orang raja pergi Madinah nampak. Di Madinah dia tulis Tabuk 700 km. 700 km jalan sekarang, lebuh raya. Bayangkan jalan zaman Nabi SAW yang ikut bukit sini lari sini, pulih sini sana sini, mestilah lebih 100 kilo lagi. Nabi SAW beritahu pada sahabat, tak ada peperangan yang dia beritahu nak pergi direct kecuali perang Tabuk. Tuan-tuan tanda ini dipanggil ilmu, belajar ilmu sirah Nabi SAW. Biasa Nabi tak beritahu. Dia nak pergi perang, dia cakap nak pergi perang. Siap senjata, siap makanan. Tapi oleh kerana Tabuk ni besar sangat ujian. Perjalanannya jauh. Musim panas. Tuan-tuan kebun pula di Madinah, buah mula masak. Berat juga nak tinggal ni. Ini cabaran besar dari sudut dunianya. Nak tinggal buah masak. Keluarlah buah, tak ada siapa utik. Musim panas dan musim susah. Nabi kata apabila dia balik, Nabi kata beberapa orang kaum sahabat-sahabat kita di Madinah, ma qata'na wadiyan, kami tak turun lembah, tak naik bukit kecuali mereka bersama dengan kita dalam perjalanan ini. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, penatnya kita letih turun bukit naik bukit ni. Mereka yang duduk di Madinah bersama dengan kita. Tengok, duduk di Madinah bersama dengan kita. Sahabat terkejut. Nabi kata, na'am habasahumul uzur, mereka itu tak dapat datang kerana keuzuran. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala buat kesimpulan daripada cerita ni. Dia kata apa? Buatlah ibadatlah ketika kita sihat, waktu sakit boleh ambil pencen. Kita ni tidak sibuk cerita pencen. Saya tak apa, kerja ni ada pencen ke tak? Sebab waktu tua nanti tak larat kita ada pencen. Boleh walaupun rehat di rumah. Kita kena sedia. Istiqamah waktu kita sihat, waktu wal-afiat, waktu muda, waktu hebat. Tapi waktu kita senang, waktu kita sakit, susah, tak dapat, na'udzubillah lah, minta selamat, kena stroke, tak boleh nak kerja, tak boleh nak ibadah, pada waktu itu Allah SWT tulis pahala istiqamah kita yang awal tadi, diberi pahala. Walaupun kita duduk atas tikar, di mana malaikat pencatat amalan mari. Dia kata dia ni tak pergi maya Jumaat masjid Malaikat hafazah kata, mu tengok file dia awal-awal dulu. Tengok file awal, Masya Allah, dia ni tak tinggal masjid balasah, sentiasa ada. Madrasah pergi, masjid pergi, tempat kuliah pergi, tempat majlis-majlis ilmu dia hadir, bantu orang pergi, tempat orang kematian dia pergi, solat jenazah, takziah, ziarah kan.
Semua ada. Cuma sekarang ni dia telah keuzuran, maka fail yang lama itu diangkat, dijadikan sebagai amalan dia. Allahu Akbar. Orang yang istiqamah. Untung banyak tuan-tuan. Kita kadang-kadang duk rasa pelik, rasa payah sebab kita tidak buat persiapan yang besar. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu terimalah khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini ayat surah Fussilat ayat 30. Maka bila kita nak istiqamah, orang yang dapat istiqamah di atas landasan yang benar ini sampai ke mati, apa jadi? Iaitulah orang yang mendapat anugerah daripada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia itu. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum daripada mati, bagaimana keadaan kita? Di antara ciri-ciri orang ini mendapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla, dalam bahasa Arab panggil ma'alimut taufik. Ciri-ciri, tanda-tanda pedoman kita ini mendapat taufik dan nak mencari taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla, iaitulah Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki al-yaqazata wal muhasabah fi hayatihi dunia. Dah kita dalam perjalanan hidup kita hari ni, Allah Ta'ala beri kepada kita yaqazah, mana sedar balik. Apa makna sedar? Dulu mungkin kita leka, banyak kerja sangat, kemudian Allah Ta'ala beri kita sedar, kita insaf, yang aku dulu solat tak entah ke mana, majlis-majlis ilmu pun tak pergi, tempat-tempat apa ni kebajikan kita tak ada, tak muncul. Jadi sekarang ni kita sedar dan kita pula koreksi balik diri kita. Subhanallah, aku dulu solat jemaah jarang-jarang ada, keluarga tak ambil cana sangat, biar gitu je, dia nak solat, tak nak solat ikut dia. Anak-anak kita yang perempuan nak tutup aurat tutup, tak nak tutup aurat bertukar dengan anak Cina, ikut jadilah, biar gitu. Jadi ini, dan duit-duit keuangan kita duduk di mana? Duduk dalam apa ni, bank-bank riba ataupun saham-saham yang kita beli yang tidak patuh syariah. Jadi banyak semua penyakit. Maka kata ulama, awal di antara awal-awal Allah Ta'ala nak beri taufik hidayah kepada kita, iaitulah dia bagi rezeki al-yaqazah wal muhasabah. Allah Ta'ala beri pada kita yaqazah, mana? Sedar balik. Ya Allah, aku dulu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tengok umur kita berapa, dalam keadaan leka, lalai, hati jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita kembali kepada Allah, iaitulah dengan beramal dengan Islam yang kita ada ini. Nabi SAW sentiasa mengajar banyak kepada kita doa yang menjadi bacaan kita. Apa yang kita baca selasa di akhir salat kita? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ingat ke tidak? Selalu baca. Sahabat-sahabat pergi tanya kan, ya Rasulullah, kami tengok banyak sangat Nabi kita baca doa ni, kenapa? Nabi kata hati manusia ni duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha, dia boleh tukar mana-mana ya. Pagi ni lain, petang lain, boleh tukar. Maka untuk supaya kita tetap di atas landasan yang benar, kita kena banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia tak tahu apa takdir Tuhan kepada kita. Tak boleh nak nyalah. Dia kata orang, tak boleh nak menyalahkan takdir. Ni dak ni bila kena apa-apa masalah, kita kata ni takdir Tuhan ni. Belajar ilmu takdir tidak semudah yang kita kata tadi. Takdir kita tak tahu. Siapa dia tahu Tuhan takdir kita ni baik ke tak baik? Tak tahu. Maka kita kena pilih jalan yang baik. Kita kena pilih jalan yang baik, barulah kita jadi orang yang baik. Wah, kalau tidak senang ya. Apa-apa jadi, orang ni pergi mencuri ke, pergi apa benda ke, dia kata mu jangan marah, tuan polis jangan marah dengan saya, sebab saya mencuri pun takdir Tuhan. Kalau ada orang cakap macam ni, awak ambil selipar, bagi muka dia. Dia pun marah, kenapa pukul aku? Takdir Tuhan aku pukul lagi. Baru jadi. Dia nak hujah dengan takdir. Tak boleh begitu saja. Bila kita kena usaha. Manusia ni dipanggil, manusia ni berusaha
dengan usaha-usaha yang baik, kemudian tak jadi juga, tak dapat juga yang kita nak, itu baru kita kembali kepada takdir. Contohnya kita kata kita nak suruh anak kita ni jadi orang baik, kita hantar dia belajar agama, hantar dia sekolah tahfiz, didik dia baik-baik, akhir sekali tak jadi juga, tak apa nak banyak A dapat. Nah, barulah kita kata Allahu Akbar, Maha Kaya Tuhan, aku telah berusaha begitu banyak, tapi ini dia yang dapat. Itu barulah balik kepada takdir, barulah kita tenang. Tapi kalau duk main awak, tak apa, takdir Tuhan macam mana. Kalau main takdir Tuhan lagu tu, maka tak kerja dah kita. Tuhan takdir aku kaya, duduk rumah pun kaya. Nak kata apa? Jalan-jalan sepak harta karun dah. Nak jumpa dekat pulau Naka. Awak balik mari ni. Sudah balik dah kita. Mana aku tahu? Pergilah duk main kat tepi pulau. Jadi nak memahami itu, maka Nabi SAW sebut, setiap orang itu fakullun, bila Nabi sebut tentang takdir, orang ni, sahabat-sahabat kata afala natakil, bolehkah tidak kita serah kepada takdir, tak usah beramal apa-apa. Nabi kata la, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Mungkin beramal kerana setiap orang itu dipermudahkan jalan yang dipilih untuk dia. Kalau kita bangun pagi, subhanallah, tenangnya hati, bunyi azan terus pergi masjid, ada kuliah kita dengar, pagi-pagi baca Quran, baca zikir pada waktu pagi, itu kita tahulah bahawa Allah Ta'ala permudahkan jalan kebajikan pada kita. Bunyi ada orang buat derma, kita pun cepat tengok dalam akaun, banyaklah ni, tinggalkan anak pun tak habis dah. Anak ada 3 orang, yang seorang engineer, yang kedua doktor, yang ketiga guru, dah tinggal apa lagi harta ke dia? Dia banyak dah harta lebih-lebih. Kita yang pakai miskin, nak masuk dalam kubur tak ada bekalan, ambil harta tu. Orang nak buat sekolah tapi bagi aku buat seorang pun tak apa. Buat ke 200,000. Apa boleh? Kita tengok suasana yang berlaku ni, muhasabah, duk kaji, duk tengok, maka itu yang kita dapat. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan jalan kebajikan yang bila kita Allah Taala bagi kebajikan, dia beri pada. Buka pintu-pintu kebajikan. La ilaha illallah. Kita ni kalau Tuhan tak buka pintu, dapat tak kita buat satu perkara? Tak dapat. Malam saya duk ajar kepada tuan-tuan, ingat lagi zikir kita ajar malam. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Payah ke senang? Senang ke payah? Ada senang, ada payah. Dia kena jawab dua begitu. Dalilnya lepas kita daripada semalam kita peringatkan zikir ni, berapa ribu dah kita dapat? Ni muhasabah sikit ni. Berapa ribu dah kita daripada semalam sampai hari ni duk zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak banyak mana zikir dah. Hak banyaknya cerita habis seluruh dunia kita boleh pergi belakang dah. Lautan Hindi berapa kali pergi semalam? Lautan Hindi pergi selalu dah. Pulau Nangka berapa kali pergi cari kata korus malam. Tapi yang tak adanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tengok al-muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah SWT, lidah dia basah sebut nama Allah. Lidah dia bergerak amar ma'ruf. Lidah dia bergerak nahi mungkar, nasihat, tazkirah, bercakap dengan orang bercakap dengan baik. Ini kita nampak ya, simple, mudah, tapi payah ke mudah? Payah sebab Allah Ta'ala yang beri taufik hidayah. Karena itulah Nabi suruh minta di antara doa satu lagi, tuan-tuan ikut doa ni. Kalau tak pandang nanti saya tulis kat sini. Ya waliyal Islam wa ahlahu, sabbitni bihi hatta alqaq. Cantik. Ya waliyal Islam wa ahlahu. Wahai wali, Tuhan yang menjaga Islam dan orang-orang Islam. Sabbitni, tetapkan aku di atas landasan yang kau redai, hatta alqaq, sehingga aku jumpa. Ini hadis ini satu lagi doa yang maksur. Hadis ini kata ulama hadis sahih dari sanadnya kepada Nabi SAW. Demikianlah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka musaddad, maka diberi lorong yang luas bagaimana kita nak berjalan dengan cara yang tersebut. Kata di Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, di atas qadar, tengok ni, di atas qadar niat seorang hamba dan semangat dia untuk beribadat, dan raghbah ni orang panggil semangat jugalah, semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, maka setakat itu dia akan dapat taufik dan inayah daripada Allah Azza wa Jalla.
Kita bangun bertahajud, ya Allah minta tunjuk aku jalan yang lurus, bimbing aku ke arah jalan yang Engkau redai. Aku nak jadi orang yang baik, aku nak jadi orang yang mulia, nak jadi orang yang betul-betul hebat di sisi Engkau. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah Tuhan akan bagi. Allah Taala akan bagi pada kita. Kata orang, walaupun tidak hebat di atas dunia, tapi orang ni masya-Allah dikenali oleh para malaikat di langit dengan sebab apa? Sebab yang amalan-amalan yang kita ada. Semua amalan yang kita buat ini dimonitor, ditulis oleh para malaikat. Kada orang kata amalan yang tak tulis. Kecuali satu orang tanya. Kalau kita zikir senyap, malaikat tulis juga ke tak? Kita duduk diam, kita berzikir la ilaha illallah dalam hati. Malaikat tulis ke tidak? Macam mana nak kata? Jadi kalau niat dalam hati pun dia tahu. Berzikir, cuma pasal itulah dia panggil zikir. Dia kena bunyi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Hati itu tadabbur. Ingat kepada makna yang berlaku, yang disebut. Kemudian anggota kita berzikir juga dengan mana? Dengan kita meninggalkan maksiat. Kita lakukan segala ketaatan yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka fal ma'unatu min Allah, pertolongan Allah SWT itu turun ke dalam seorang hambanya mengikut kadar semangat dan cita-cita yang dia nak. Hari ni pagi-pagi kita diajar baca doa asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita pagi ini semuanya kerajaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Doa-doa yang kita baca waktu pagi, doa bangun daripada tidur, itu semua ajaran-ajaran yang Allah SWT nak suruh kita ikat kita dengan Allah. Bangun tidur, ingat kepada Allah Ta'ala. Nak tidur balik, bismika rabbi wada'tu jambi, dengan nama Engkau ya Tuhanku, aku letaklah tubuh aku nak tidur. Sebab kita tidur ni, mati dah tidur ni. Jadi mati tidur, mati tak sedar. Maka nak tidur, mengucap 2 kalimah syahadah, baca ayat kursi, baca zikir-zikir yang tidur. Untuk kalau kita mati tak ada masalah. Kalau orang mari kejut, subuh ni, tak ada dah dia ni, kita boleh kata insya-Allah orang ni mati dalam keadaan baik, telah berwudu, baca zikir, mengucap 2 kalimah syahadah. Mana kalau mati automatik pun tidak membimbangkan. Hari ni sangat bimbang para jemaah sekalian. Bagai-bagai automatik banyak hari ni. Kereta automatik, motor automatik, mati automatik juga. Ada orang terkejut, dia semalam duduk minum dengan kita, hari ni mati dah. Tak kira semalam kau tadi dah. Ada satu kes cerita seorang pemandi mayat. Dia cerita seorang ini meninggal, kawan dia bawa, keluarga dia tak ada jauh, kawan dia bawa mari mandi mayat. Sudah siap mandi dengan juru mandi ni di hospital, ambil ambulan, bawa mayat ni pergi masjid, solat, tanam. Sampai di kubur nak tanam, kawan dia ni jatuh, rebah di kubur, mati pula. Tengok subhanallah. Ambulan yang sama buat balik mayat kawan ni, tanam yang tu, buat balik yang ni pergi ke hospital. Bila juru mandi mayat tadi tengok, buka-buka mayat, tengok subhanallah, baru 1 jam aku dengan dia mandi mayat je lain, dia tutup mayat ni, dia lari keluar daripada bilik mayat, dia pergi cari tukang mandi mayat yang kedua. Dia kata, engkau uruskan jenazah ni, kerana aku terlalu sebab tadi baru aku bercakap dengan dia, duk menguruskan mayat orang lain, sekarang ni aku nak urus mayat dia. Yang itu dia panggil cerita-cerita automatik. Ya Allah, sangat berat kita pada ni. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala bila dia nak kebaikan kepada seorang hamba-Nya, syaghalahu, Allah Taala sibukkan kita ni dengan benda baik. Ingat, sebab masa kita ada berapa jam satu hari masa? 24 jam. Baik, tuan-tuan bagi 24 jam. Kalau kita tak buat baik, dia buat apa? Dia buat tak baik. Pasal itulah saya main pantun. Nak kata pantun, falsafah ke apa benda. Saya kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Boleh terima ke tidak dia punya kata-kata ni? Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Apa maksud dianya? Kita waktu malam tak pernah bangun sembahyang tahajud. Kalau bangun pun orang dah dekat nak subuh dah, orang baca masjid baru sedar. Itu pun kelang kabut dah. Nak cukup 3 rakaat pun jaga-jaga, kadang-kadang pakai 1 rakaat je witir. Dah bangun lambat sangat. Tiba-tiba musim-musim lagu ni
bulan 4, bulan 5 ni, boleh bangun pula tahajud. Kau tak bangun sini. Dia kata boleh bangun masa ni. Bangun tahajud dengan berapa? Tahulah ke. Tahu. Dia bagai tahu dia panggil. Jadi saya kata, kalaulah kamu dalam rekod tak ada bangun pukul 3, pukul 4 pagi untuk tahajud, tidurlah, tak suruh bangun-bangun tengok. Dia tu nak tengok orang main, alah, tengok esok lah keputusan berapa go yang senang, tak ada main tengok tunggu tengah malam. Duduk bertepik sini, malaikat kata, bulan ni dia tahajud ni. Tahajud dengan berapa? Tahajud dengan dia tengok bola. Waktu lain langsung tak bangun. Malu kita kepada Allah SWT. Baik langsung rekod kita tak ada bangun, tak apa. 1 tahun tu memang dia jenis kaki tak bangun ni, tidur mati kata orang. Sedar-sedar orang subuh dah, lari pergi masjid. Tapi kalau ada dalam rekod kita bangun pada waktu-waktu tertentu, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, bangun duduk bertempik, duduk melaut tengah malam, baik awak tidur. Ini kaedah ni boleh kita pakai di zaman kita hari ni. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maknanya tak mampu nak berzikir, tak usah mengumpat orang. Lu diam. Bukan apa diam tu? Puasa. Dia kata puasa apa? Puasa daripada bercakap. Kan makna puasa itu diam. Sebagaimana Sayyidah Maryam, bila orang marah dengan dia, buat wali anak kecil, inni nazartu lirrahmani sauma. Dia kata aku bernazar dah, aku nak puasa. Tak mau bercakap, tak cakap. Nak cakap juga bercakap dengan anak aku ni. Dia tunjuk pada Nabi Isa yang dia duduk kendo. Itu kita Isa. Kita tak adalah Nabi Isa. Para jemaah sekalian, maka taufik daripada Allah Azza wa Jalla diberi kepada kita dengan cara setakat mana yang kita boleh hebat. Setakat mana yang kita kuat, setakat mana yang kita istiqamah, maka Allah Ta'ala beri taufik. Jadi perbanyakkanlah doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk sibuk dengan benda-benda yang lain. Jadi di antara perkara-perkara yang boleh kita dapat taufik Allah Azza wa Jalla, iaitulah baca Al-Quran Al-Karim. Baca Al-Quran. Nabi sebut dalam hadis, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Hendaklah kamu pergi pagi-pagi pergi ke masjid. Buat apa? Faya'lam. Dia belajar. Au yaqra. Pergi baca ayat ini min kitabillah. Pergi baca Quran. Apa kita dapat? Sebelum daripada Nabi cerita ni, dia bagi tawaran dulu. Kata dia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, satu pagi Nabi kita keluar daripada rumah dia pergi ke masjid. Pergi ke Sufah. Tuan-tuan tahu di mana Sufah ni? Madinah. Belakang masjid ada satu tempat tinggi tu. Perasan ada orang masuk dalam Raudah, ada kan tempat tinggi. Sebelah yang tinggi bendul tu, itu dia panggil Sufah. Tempat sahabat-sahabat yang mari jauh, yang tak ada rumah, dia duduk situ. Macam kita kat pondok lah situ tu. Duduk di pondok Sufah ni. Kerja dia nya tak ada kerja. Bukan malas. Tak ada kerja ni, dia tunggu Nabi keluar nak kuliah, tu duduk depan. Nabi istihad nak pergi perang, angkat tangan dulu, senara terus masuk. Dia panggil ahli Sufah. Jadi Nabi keluar daripada rumah dia pergi ke Sufah. Nabi katanya, ayyukum yuhibbu an yaghdu kulaimi ila Buthan. Siapakah di kalangan kamu suka setiap hari dia pergi ke Buthan? Buthan ni nama tempat di Madinah. Kita pergi ke Masjid Quba, atas lagi, lebih kurang dalam 3 km. Kalau tuan-tuan pergi hari ni pun ada lagi Buthan. Dia panggil Saddu Buthan, empangan Buthan. Naik. Maknanya mu pergi daripada Madinah ni pergi ke Buthan, atau pergi ke Aqiq. Aqiq ni jalan lepas pada Masjid Kiblatain tu, belakang dia tu ada tali air panjang, Aqiq. Mu pergi sana, buat balik 2 ekor yang gemuk yang besar sini, tanpa dosa, tanpa putus silaturahim dan sebagainya. Nak ke tidak? Bila sebut nak pergi ambil unta, semangat lalu lah kitanya. Sahabat-sahabat kata, na'am ya Rasulullah, nuhibbu zalik. Ya, kami nak ambil ni. Nabi kata apa? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Naklah kamu seorang kamu pergi ke masjid pada waktu pagi, dia pergi belajar. Au yaqra ayataini, pergi baca 2 ayat je daripada kitab Allah. Khairul lahu min naqataini, lebih baik bagi dia daripada dia dapat 2 ekor unta. Tengok. Nabi kata pergi baca Quran, 2 ayat, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada bilangan-bilangan unta yang disebut. Jadi kita ni kalau sebut bab boleh duit, semangat lalu tak? Saya tengok mula-mula orang bagi duit dulu.
Masa tu nak dapat 600 ke berapa? Nak bagi pukul 8 pagi. Pukul 6 tunggu dah depan pejabat pos. Allahu akbar, masa tu bagi dia jawab pos. Semangat betul. Tak ada masalah, pergi ambil lah, itu hak kita kan. Tapi jiwa tu Allahu akbar. Pasal yakin. Yakin ke tidak? Yakin dapat. Oh pergi. Tengok. Nabi bagi tawaran istimewa berapa minit je. Berapa saat seorang hamba itu duduk di masjid, duduk pergi solat subuh, baca 2 ayat Quran, baca 3 ayat, baca 4 ayat, Nabi buat bandingan setiap ayat itu bilangan unta yang kita dapat. Kenapa kita tak berani? Lepas solat semangat calon nak aku nak balik. Assalamualaikum, pusing ke belakang nak lagi dah. Tunggu dulu, duduk situ. Habiskan zikir dulu, zikir lepas solat dulu habiskan. Habiskan zikir pada waktu pagi, dia panggil maksurat pagi, petang, habiskan. Masa hanya 10 minit. Jadi penggunaan masa yang kita ada hari ini, kita kadang-kadang rasa payah nak dapat. Terus kata payah. Saya nak main matematik dengan tuan-tuan hari ini sekejap. Iaitulah kalaulah kita duduk dalam seminit, saya bagi masa seminit, cuba baca qul huwallahu ahad. Boleh berapa kali? Jangan laju sangat, jangan terlalu perlahan. Baca sederhana. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, cukup dah seminit. Berapa kali dapat? 11. Berapa kali? 7. Slow sangat. Berapa kali lagi? 12. 15. Tu laju. Jadi baiklah. Kita ambil 15, 7, 11. Kita ambil 12 kali. Tengah-tengah. Nabi kata apa? Siapa dia baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ta'dil Quran tu ta'dilu sulusul Quran. Macam kita baca 1/3 Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, sekali khatam Quran, pahala lah. Kena baca juga lain. Aku khatam Quran hari-hari dah, tak payah baca Quran lah. Ini dapat pahala saja. Pahala. Maknanya dalam seminit tuan-tuan sudah dapat meraih pahala berapa kali khatam Quran? 4 kali. 12 bagi 3, 4. Tengok, seminit je. Kenapa kita tak ambil benda ni? Aku duduk seminit, diam. Qul huwallahu ahad baca. 3 kali pahala khatam Quran. Duduk zikir, subhanallah, alhamdulillah 100 kali habis. Pahalanya begitu besar. Tengok dah ada salah yang kita dah bagi tu. Jadi apa yang kenapa kita tidak makmurkan masa-masa begini? Kita kena, biasanya kalau lepas gitu ya, dia tak jadi. Tapi kalau ada format, ada jadual, jadi. Satu buku yang kecil, nanti kita baca bila-bila pula lah. Ataupun tengok dalam YouTube saya punya kuliah. Tajuk dia, meraih pahala yang besar dalam beberapa saat. Pahala yang besar. Nabi SAW beritahu kepada kita, siapa dia ikut janazah, pergi solat janazah, falahu qirat, bagi dia sebesar bukit pahala. Besar bukit. Ada riwayat kata besar bukit Uhud di Madinah. Bukit Uhud ni panjang mana tuan-tuan? 6 km panjang Bukit Uhud. Besar dia. Kena tengok gitu, tengok kelangan. Pahala solat jenazah. Solat jenazah ni solat yang paling payah sekali. Payah ke senang? Senang payah dia panggil dia. Sebab ramai orang lari. Dia pergi awal lagi, pagi lagi pergi tempat jenazah. Lepas tanya orang, "Kau apa nak solat?" 10. 9:30 lagi. Saya pernah pegang orang lari. Nak gimana pakcik? Ada kata nak solat dah ni. Ni rafiuh lah, macam-macam alasan dia cari.
Rupanya dia tak kerti solat jenazah. Tu yang penyakitnya. Jadi kita tengok kawan-kawan kita kalau ada yang mari tengah duduk buah tunggu orang jenazah ni, saya suka kumpulkan, panggil pak cik, mari sini. Saya nak ajar solat jenazah gini. Apa yang payah? Solat yang paling payah atas dunia ni solat jenazah bagi saya. Dia tak ada rokok, tak ada kunut, tak ada sujud, tak ada apa. Tapi ini yang paling orang lari. Lari, tak mau. Nabi bagi offer tawar istimewa. Solat jenazah berapa minit? Ada sampai seminit. Tak sampai kalau imam express. Pahala qirat besar bukit Uhud. Siapa dia ikut jenazah sampai kubur, sampai ke bumi jenazah, falahu qiratan, dapat 2 butir bukit. Allahu akbar. Banyak bukit dah kita terlepas. Banyak dah bukit kita dapat. Tak dapat. Solat. Kadang-kadang anak sendiri pun tak solat. Silalah ustaz. Sila apa ayahmu? Kita pun kadang-kadang marah saya. Kalau anak dia sendiri suruh solat, dia tak solat, kata saya pergi ambil wuduk, saya tunggu. Tak ada hak untuk saya solat bapa awak kalau anak dia tak solat sendiri. Kenapa? Kenapa kita nak solat? Ayah dia. Patut anak dia lah menangis. Minta doa dengan Allah SWT. Minta Allah ampunkan, naikkan darjat ayah dia. Ampunkan dosa. Ni kita orang lain yang diimport mari ni. Nah, biasalah orang pondok ni mai kena import sana sini. Kita pun pergi di illallah taala kerana nak bantu dan nak ambil khairat ni. Seminit dapat 12 kali itu qul huwallahu ahad. Besar. Tadi pula apa tadi? Solat jenazah hanya seminit dapat khairat besar. Ikut sampai kubur dapat 2 qiraat. Satu lagi hadis yang Nabi SAW bagi tawaran istimewa. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Ada ulama hadis kata dhaif, ada yang mengatakan hadis ini boleh diterima. Dari sudut sanadnya alhamdulillah nikmat yang besar. Nabi kata apa? Man shalla salatal ghadat fi jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah. Dengar ni, banyak yang muslimat dia tanya. Dia kata saya solat subuh di rumah ustaz. Di rumah tak jadilah. Nabi kata solat subuh fi jama'atin, subuh di berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah. Dia duduk lepas subuh tak balik-balik, duduk berzikir. Macam kita hari ni. Zikir ni. Ya tetap zikir ustaz cakap. Tazkirah ni termasuk dalam zikir lah. Kata ulama majalisul zikri, majalisul halali wal haram. Majlis zikir itu majlis kita bincang tentang halal dan haram. Tentang dosa, pahala, syurga, neraka. Itu majlis zikir. Bukan bila berzikir bakal senyap, bakal duduk tasbih belakang lah. Itu satu kategori. Duduk sampai naik matahari. Naik matahari dan sekarang ini dah syuruk dah tu. Matahari keluar dah. Dia bila syuruk itu makna habis waktu subuh, tamat waktu subuh. Jangan solat lagi. Ni ada setengah orang ni dia tunggu tengok takwim. Syuruk dah. Allahu akbar. La. Bila tamat waktu subuh itu larangan. Nabi kita larang waktu ini sebab waktu ini syaitan sedang sujud pada matahari. Matahari naik di atas kornai syaitan. Atas tanduk syaitan, maksudnya syaitan duduk sujud matahari, kita pergi solat juga ketika tu. Jangan duduk. Dalam bab solat pun tak boleh sama dengan syaitan. Apalagi dalam bab lain. Duduk kita melintasi waktu nahi. Mana saya tengok belajar dengan kawan-kawan kita di bahagian falak, dia kata lebih kurang paling awalnya 10 minit. Kalau tunggu dalam takwir itu dia tu 28 minit. Itu lama lah. Nak boleh pergi cari tariknya. Tak apalah, kita ambil yang paling rendah sekali. Lepas naik syuruk 10 minit ke 15 minit kita solat 2 rakaat. Apa pahala dapat? Tulislah pahala tu. Kutiba lahu hajatan wa umratan tammatan. Nabi kata ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali ulang yang sempurna. Orang yang pergi haji ni tahu belaka. Nak dapat haji sempurna ni senang ke payah? Jangan main lah. Tengah tawaf tu kalau orang langgar kita, angkat sayap. Dekat tawaf pun naik juga sayap dia dah. Dah memang dah orang biasa sangat. Main Taman Sari selalu ni. Dia backing selalu lah. Tak ada orang langgar sikit lawan selalu. Haji yang sempurna. Nabi kita kata boleh pahala haji yang sempurna. Jadi kena buat majlis. Pada hari Minggu, hari cuti macam ni, kita kuliah subuh sampai kanek. Jangan duk main cumik ustaz, nasi lemak siap dah. Kalau bila apa nasi lemak orang nak pergi haji ni, jangan duk main-main. Lepas pada ni boleh tulis banner besar pula, meraih haji sempurna di sini. Tapi cerita dulu hadis ni, mari pejabat agama dia serang, dia kata ni ajar ustaz mari mana pula haji di kampung Umbai pula dah. Bergerak kita dah. Jangan. Kena perjelaskan. Itu konsep. Banyak lagi daqaiq ma'dudah, beberapa minit saja tapi kita dapat pahala yang banyak, pahala yang besar. Subhanallah.
Duduk lepas subuh macam ni, zikir. Dengar kuliah, dengar ceramah, baca Quran. Kalau tak ada orang kuliah, kita baca Quran. Tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tak lama sangat. Daripada lepas salat subuh tadi, sampai ke terbit matahari, sampai ke solat tu lebih kurang 1 jam. 1 jam 10 minit, 5 minit ya. Lama? Tak lama. Tapi Allah Ta'ala beri pada kita pahala yang besar, pahala yang berganda. Sama juga bila kita lepas solat. Kita baca zikir-zikir yang zikir lepas solat. Subhanallah. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri pada kita, nikmat sihat, nikmat dapat beribadat, nikmat kita dapat berkumpul, berjumpa, berukhuwah, mengulang kaji amalan-amalan kita ni. Ada yang baiknya, ada yang kurang baik, ada yang terlepas. Tak tahulah istilah orang moden hari ni, dia kata terlepas pandang ustaz. Terlepas pandang apa pun, tak tengok apa pun dah. Belajar dak Rasul lepas pandang. Belajar hadis fadail, tentang hadis-hadis amalan-amalan yang warid daripada Nabi SAW. Kita ambil yang sahih, yang Nabi kita ajar amalan yang bagus. Setiap hari Nabi kita suruh solat 12 rakaat, 1 hari 1 malam. Nah, buat dah. Senyap tak jawab. Ingat dah 12 rakaat tu, ingat dah? Kan Nabi kita sebut hadis 12 rakaat 1 hari. Siapa dia jaga 12 rakaat ni, Allah Ta'ala nak beri mahligai dalam syurga. Jaga dah. Apa dia hadis? Iaitulah solat 2 rakaat sebelum subuh. Ini solat sunat rawatib dia panggil. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Berapa? 8. 2 rakaat lepas asar. Lepas asar tak ada? Takut mengaji lagi ni. Lepas ni penuh pakai solat, kata Abu Anas kata nak cukup 12 ni, jangan. Pasal ada satu cerita, kawan kita dia keluar ikut kawan-kawan dia pergi dakwah. Belajar solat sunat, baguslah dia tu. Balik kampung lepas asar pun solat juga. Dia kata, tak dia habis mengaji ni, mana ada solat lepas asar. La ilaha illallah, macam-macam cerita manusia ada. 2 rakaat lepas asar tak ada. Sapu balik. 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat lepas isyak. Ini dipanggil sunat rawatib muakkadah. Jaga 12 rakaat, Nabi kata Allah Ta'ala akan beri sebuah mahligai dalam syurga. Hati-hati hari dapat. Mampu tak mampu kita milik ni? Mampu. Nak pergi milik bangun yang besar-besar dekat Selak dan bukannya pitih ada kita. Kita ambil yang ni, yang tawaran istimewa Allah SWT sediakan bagi kita. Jaga 12 rakaat. Allahu Akbar. Ni kejap lagi kita akan salat duha. Salat duha ni dipanggil salatul awabin. Salat duha, salatul awabin. Salat duha ni solat orang yang banyak kembali kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Saya duk perhati 2 solat yang Nabi kita sebut pelik. Satu solat malam tahajud, satu lagi solat duha. Sebab tahajud tu waktu orang duk tidur. Orang duk tidur, tiba-tiba ada orang makhluk Allah Ta'ala ni bangun beribadat kepada Allah. Hebat ke tidak orang ni? Hebat. Waktu duha ni waktu orang leka, sibuk, lalai. Ada orang pergi ke laut, ada orang pergi berjabat, ada orang pergi pasar pagi. Kita dapat sujud kepada Allah Ta'ala 2 rakaat. Orang ni manusia yang hebat. Saya kata manusia yang hebat ni, jangan duduk kira hebat tu boleh naik kereta besar, boleh pangkat besar, boleh kaya harta benda. Hebat ni apabila kita duduk mengingati Allah Azza wa Jalla di saat orang lain sedang sibuk. La ilaha illallah. Apa yang kita rasa susah? Jadilah manusia yang hebat, manusia yang pandai mencari keuntungan, istiqamah di atas landasan yang benar ini bila di saat kita sangat memerlukan rahmat Allah Azza wa Jalla pada hari kita mati. Maka kita isikan masa yang ada ini dengan zikir, dengan perkara-perkara yang kebajikan. Saya dah sebut tadi, tidak ada amalan yang diajar oleh Nabi ni payah, tetapi kecuali orang yang dapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Mana-mana Allah Ta'ala beri taufik, Allah Ta'ala beri hidayah, Allah SWT beri kepada dia bimbingan, perasaan nak beribadat, maka dia akan dapat. Hari ini cobalah hidupkan 12 rakaat ini satu hari, kemudian tambah dengan solat duha 2, 14, dan jangan lupa solat witir 3 rakaat, jadi 17 rakaat. Mampu ke tidak? Jangan mari tunjuk lutut kat saya, tak sakit lutut. Solat sunat ni duduk pun tak apa. Yang jadi masalahnya solat VIP tu jadi masalah. Tahu solat VIP? Tak tahu? Duduk atas kerusi je lah.
Berjalan pasar pagi, pasar malam, siang malam boleh berjalan. Tapi waktu nak solat, pek kat atas kerusi. Relax tu. Saya panggil ini solat VIP nama dia. Duduk atas kerusi rehat tu. Dia berjalan boleh. Lah, itu tidak. Dia kata tak boleh kau solat atas kerusi. Boleh bagi orang yang langsung tak boleh nak duduk. Contohnya orang kena stroke, tak boleh nak bergerak. Dia duduk atas kerusi tak apa. Tapi kalau kita mampu berdiri, dia kata saya tak boleh sujud tak, kepala lutut baru tukar. Dia punya gearbox baru salin, kan? Tak apa. Berdiri dulu. Allahu Akbar. Kemudian waktu rokok. Waktu nak sujud tak boleh, letak kerusi belakang tu. Sebab mungkin dia tak boleh nak bengkok, doktor tak benar lagi berjalan, dia punya lutut ni takut cabut dia punya skru. Tak apa. Tapi kalau kita terus duduk atas kerusi, berapa rukun dia tinggal? Qiyam, tak bangun dah. Kan? Sujud, tak turun dah. Antara dua sujud, banyak rukun tertinggal. Maka para ulama kata meninggalkan rukun tanpa keuzuran itu tak sah solat dia. Ini bahaya, jangan main-main. Solat VIP ni saya tak kata semuanya tidak sah, tapi perlu dikaji, muhasabah, dimurajaah balik pada ustaz-ustaz. Saya ini kes saya. Boleh saya duduk atas kerusi? Ustaz tu tengok, awak berdiri dulu. Gagah perkasa boleh berdiri. Ada doktor tengok saya sakit lutut, dia kata saya jamin ustaz, lepas tukar kepala lutut ni boleh main golf. Kata aku, homo hidup tak aja main golf. Waktu tak ada kepala lutut ni, nak main golf. Saya naknya boleh sujud ke tidak? Dia tak jamin. Sebab iyalah di atas orang. Dia kata ada dalam 10 orang tukar lutut ni, mungkin seorang boleh sujud. 9 lagi, 8 lagi, tak ada jaminan. Jadi kita ni manusia yang duduk nak sujud pada Allah SWT, sakit sikit biarkanlah. Yang pentingnya dapat melaksanakan ibadat dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik duduk di atas landasan istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan waktu yang kita tunggu telah pun tiba, iaitulah sudah masuk waktu untuk kita lakukan solat tadi. Jadi semua yang ada ni solat, nak niat apa niat je lah, tak ada apa-apa. Nak niat solat awal, solat duha pun boleh. Nak niat solat sunat, Nabi tak sebut solat apa. Dia kata solat semua solat rakaat ini. Tunggu sampai naik matahari, solat 2 rakaat, boleh pahala sedikit. Kadang-kadang orang marah dia tu, ustaz bagi tahu lewat, jatuh dah air wudu. Dia pergi ambil lah. Nak benda jatuh yang cari tak jumpa tengah jalan, dia payah. Jatuh yang ada barang ni tak apa, insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri rahmat, keampunan, ditinggikan darjat kepada tuan-tuan guru kita sama ada di sini ataupun di mana-mana saja, masyayikhuna. Allahumma fir lana wa lahum ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.